Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nadia binti Abdul Aziz. Bersama-sama dengan saya dalam penulisan artikel ini adalah Cik Nur Aina Adillah Jasmi, Dr. Suhaizat Saifuddin dan Dr. Luqman Abdul Muttalib. Tajuk yang kami tulis adalah berkenaan dengan kategori pendapat pakar sebagai kaedah pembuktian di Mahkamah Syariah. Kita pergi kepada konsep keterangan pakar lah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pakar itu adalah sesuatu pandangan ataupun anggapan ahli yang mahir dan pandai dalam sesuatu bidang untuk dirujuk atau dirunding sebelum menyelesaikan sesuatu. Jadi menurut Al-Mu'jam Al-Wasit, Al-Kabir itu adalah orang yang mengetahui hakikat atau kebenaran sesuatu perkara. Jadi kalau menurut bahasa Arabnya, yang dipanggil pakar itu dipanggil sebagai Ra'yu Al-Kabir atau Al-Kabir, iaitu kesaksian seseorang yang berkeahlian tentang suatu bidang. Menurut Ibnu Al-Qayyim lah. Al-Kabir juga boleh diistilahkan sebagai Ahlu Al-Kibrah, Ahlu Al-Ma'rifah, Ahlu Al-Basar dan Ahlu Al-Fikir. Kita rujuk kepada surah Al-Anbiya, iaitu fas'alu ahli zik in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya ayat 7, maksudnya, dan kami tidak mengutuskan rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad melainkan orang-orang lelaki yang kami wahyukan kepada mereka, bukan malaikat. Yang ini bukan malaikat, maka bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi teori tentang pandangan pakar ini telah diterima sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi, apabila dalam kes Hilal bin Umayyah yang menafikan anak yang dikandungkan oleh isterinya. Rasulullah telah menggunakan kaedah penentuan nasab melalui persamaan atau iras ataupun DNA lah pada masa sekarang, dan mendapati bahawa anak tersebut mempunyai iras yang sama dengan Suraid bin Sahmah yang dituduh berzina dengan isteri Hilal bin Umayyah itu. Jadi ada beberapa pandangan ulama tentang keterangan pakar, antaranya Al-Nawawi, Az-Zaili, Al-Kasaini, Al-Mawaq. Al-Nawawi berkata, jika ada seseorang pakar dalam urusan jual beli yang mengatakan bahawa terdapat kerosakan pada barang tersebut, maka barang tersebutlah rosak dan tidak boleh dijual. Dan juga Al-Kasaini berkata, walaupun satu-satu penyakit itu tidak jelas, namun doktor ataupun doktor haiwan itu dapat membuktikannya kerana mempunyai pengetahuan dalam bidang tersebut. Baik, teori keterangan pakar itu menurut peruntukan undang-undang syariah lah. Undang-undang keterangan syariah negeri masing-masing. Jadi dia ada peruntukan Seksyen 33 sehinggalah Seksyen 39. Seksyen 33 adalah tentang pendapat pakar. Seksyen 34 fakta berkenaan tentang pendapat pakar. Seksyen 35, bilakah pendapat tentang tulisan tangan ialah qarinah. Seksyen 36 ialah berkenaan dengan kewujudan hak atau uruf sebagai qarinah. Seksyen 37, pendapat tentang kelaziman hukum ialah qarinah. Dan Seksyen 38, pendapat mengenai hubungan ialah qarinah. Seksyen 39, bila alasan pendapat ialah qarinah. Baik, kita lihat secara ringkas tentang Seksyen 33. Seksyen 33 dia ada sebut mengenai kategori pendapat pakar. Dan apabila mahkamah perlu membuat satu pendapat atau sesuatu perkara mengenai undang-undang negara, yang pertama, undang-undang negara asing, atau mengenai sains atau seni, atau tentang identiti, atau ketulinan tangan atau cap jari, atau berhubungan dengan penentuan nasab. Maka pendapat atas itu perkara itu, orang yang mempunyai kemahiran khusus dalam bidang itu dipanggil sebagai pakar lah. Okay, jadi dua orang pakar hendaklah dipanggil untuk memberikan keterangan jika boleh. Tapi jika tidak terdapat dua orang pakar, maka keterangan seorang pakar adalah memadai menurut Seksyen 33 ini. Okey, kalau menurut Ahmad Fathi, pendapat, keterangan atau kesaksian oleh orang yang pakar adalah merujuk kepada pendapat yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai kepakaran dalam satu bidang atau persoalan. Seksyen 33 ini memberikan kategori pendapat pakar itu kepada 6 kategori, iaitu yang tadi tu undang-undang negara asing, sains, seni, identiti,
ketulinan tulisan tangan ataupun cap jari atau berhubung dengan penentuan nasab. Kita pergi kepada seksyen 35. Secara ringkasnya ialah pendapat pakar tentang tulisan tangan. Jadi tulisan tangan ni salah satu daripada kategori pakar lah. Jadi antara caranya adalah untuk menghantar dokumen tersebut untuk dianalisis kepada Pusat Sains Analisis Forensik ataupun Pusat Sains Analisis Forensik Jabatan Kimia. Seksyen 39 ialah tentang bila alasan pendapat ialah qarinah. Kita boleh rujuk kepada kes Shahnaz binti Majid lawan Datuk Seri Mahmud Abu Bakar Taib. Dalam kes ini mahkamah telah memberi keputusan, telah memutuskan, menyatakan iaitu mahkamah berpendapat bahawa saksi pakar dalam kes semasa adalah seseorang yang kompeten dan keterangannya boleh diterima dan relevan memandangkan saksi tersebut adalah orang yang ahli dalam bidangnya dan telah lama berkecimpung dalam penilaian yang dibuat. Dalam kes ini, mahkamah berpuas hati bahawa segala fakta yang dikemukakan oleh saksi pakar adalah konsisten berdasarkan pengiraan yang genuine dan autentik. Dalam kes ini, defendant gagal membuktikan atau mencabar dakwaan yang dibuat oleh plaintiff dengan keterangan yang dapat menyangkal laporan yang dibuat oleh seorang saksi pakar. Di sini ada kategori pendapat pakar lah, undang-undang negara asing, sains atau seni ataupun identiti. Undang-undang asing ini adalah merujuk kepada segala undang-undang ataupun statut yang selain diperuntukkan secara khusus untuk mahkamah syariah. Contohnya undang-undang sivil yang bagi tangan tanah, kontrak, perbankan, atau kewangan. Dan juga sekiranya mahkamah syariah memerlukan apa-apa rujukan pakar dalam bidang dalam masalah-masalah seperti pengesahan hibah, wakaf dan wasiat. Kalau ikut sains atau seni tu, kita kena rujuk kepada scholar Sir James Stephen lah. Dia kata sains atau seni ni adalah termasuk semua perkara yang memerlukan kepada pengkajian khusus atau pengalaman dalam memberikan suatu pendapat atau menentukan pendapat. Kita masuk kepada identiti. Identiti ini adalah bermaksud aspek-aspek tertentu seperti tingkah laku, cara berpakaian dan sebagainya untuk menunjukkan sifat diri atau kepribadian seseorang. Dia juga turut merujuk kepada adat resam, kesenian dan sebagainya yang dapat melambangkan identiti masyarakat, kumpulan atau negara dan lain-lain. Seterusnya tentang kategori cap jari. Cap jari ini adalah istilah yang merujukkan kepada corak permukaan kulit pada jari. Ia turut merangkumi corak pada tapak tangan, termasuklah tapak dan jari kaki. Cap jari ni selalu digunakan dalam pengesanan ataupun pengesanan suspek lah. Contohnya banyak digunakan dalam undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah untuk mengenal pasti hubungan antara tertuduh dan mangsa jenayah yang disiasat itu. Berdasarkan prinsip Lockeart exchange, apabila dua objek bersentuhan antara satu sama lain, ada penukaran bahan di antara mereka. Bermakna apabila seorang itu memegang atau mempunyai hubungan dengan permukaan lain, dia akan meninggalkan cap jari pada permukaan yang satu lagi. Cap jari ni bagi seseorang itu tidak akan berubah sepanjang hidup, melainkan jika berlaku kemalangan lah yang menyebabkan lebam atau terputus jari. Walau bagaimanapun jika sel bercantum semula, corak yang sama akan dihasilkan. Baik, kita tengok dekat sini, maksud pakar tidak dinyatakan dalam mana-mana enactment keterangan syariah negeri maupun akta sivil lah, akta keterangan sivil. Tapi di negara jiran kita, bawah Seksyen 47/2 Akta Keterangan Singapura, ada dinyatakan maksud ataupun definisi pakar itu. Pakar itu an expert is a person with such scientific, technical or other specialised knowledge based on training, study or experience. Jadi kalau kita tengok definisi pakar menurut
Andrew Jackson dan Julie Jackson. Dua orang scholar ini berkata bahawa seseorang yang bukan peguam itu yang mempunyai kepakaran dalam satu bidang tertentu iaitu di luar pengetahuan umum mahkamah dan yang dapat memberikan keterangan pendapat berserta dengan fakta. Dekat sini kita dapat lihat maksud pakar yang diberikan oleh kes-kes kes-kes yang diputuskan dalam mahkamah sivil lah. Kalau kita tengok dalam kes Muhammad bin Sulaiman ni, mahkamah mendefinisikan pakar itu an expert must be skilled in his field. He may acquire this through experience. Dalam kes Lee Bee Tiong lawan pendakwa raya, a person who is skilled or knowledgeable on certain matters by reason of his experience and exposure may be an expert. Okay. Dalam kes Wong Chop Sao, hakim telah menyatakan bahawa bukti kelayakan seseorang pakar perlu dikemukakan di mahkamah terlebih dahulu sebelum pendapat mereka layak dianggap sebagai pandangan pakar. Okey, baik. Terdapat beberapa perbezaan lah antara keterangan pakar dalam menurut Seksyen 33 Enactment Keterangan Syariah dengan Seksyen 45 Akta Keterangan Sivil 1950. Jadi dari segi bentuk penerimaan tu, Enactment Syariah ni menganggap keterangan pakar sebagai korinah, manakala Akta Keterangan 1950 menganggap pendapat pakar, expert opinion ni sebagai fakta relevan. Jadi kalau kita lihat perbezaan seterusnya, kategori pendapat pakar dalam undang-undang syariah, penentuan nasab. Dia ada satu lagi kategori penambahan iaitu penentuan nasab, manakala dalam Akta Keterangan Sivil tidak ada penentuan nasab. Okay, baik. Pendapat pakar ni dia ada tentang isu admissibility atau kebolehterimaan. Kebolehterimaan ni dalam undang-undang sivil ni dia akan bezakan antara factual evidence dengan opinion evidence. Okay, dalam kes Ku Hee Chiang lawan pendakwa raya, Hakim Abdul Hamid Omar berkata memutuskan bahawa keterangan saksi jurukimia tentang identiti dan berat dadah itu adalah keterangan fakta dan bukannya keterangan pendapat pakar, opinion evidence seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 45. Jadi kalau keterangan itu berbentuk fakta dan bukannya keterangan pakar, maka hakim berpendapat bahawa peraturan admissibility sesuatu fakta itu mestilah yang ordinary rules of admissibility to applies. Dia tak boleh guna rules bawah Seksyen 45 itu sebab dia dikira factual evidence bukannya opinion evidence. Kalau opinion evidence maka Seksyen 45 Akta Keterangan 1950 adalah terpakai. Kita boleh lihat dari sudut kebolehterimaan admissibility keterangan pakar itu dalam bentuk judicial notice. Sama ada pendapat pakar itu mendapat pengiktirafan penghakiman ataupun tidak. Okay. Jadi dalam kes saya sebut dalam kes Maha Murni itu lawan juru urus ladang, Hakim Mahkamah Agung Syed Aqil Barabah mengatakan bahawa semua fakta yang berkaitan dengan isu yang dibicarakan dan fakta-fakta relevan mesti dibuktikan dengan mendatangkan keterangan yang berkaitan. Tetapi terdapat pengecualian terhadap prinsip umum itu. Jika fakta yang mendapat pengiktirafan penghakiman, facts judicially noticed dan fakta yang diperakui, facts admitted, adalah termasuk dalam fakta yang tidak perlu dibuktikan. Fakta yang tidak perlu dibuktikan itu adalah nyatakan secara jelas di bawah Seksyen 56, 57 dan 58 Akta Keterangan 1957. Bertajuk Facts which need not be proved yang memasukkan pengiktirafan penghakiman di bawah Seksyen 57(1) sebagai salah satu fakta tersebut. Dalam perundangan syariah, terdapat satu kes yang bagi saya agak famous iaitu kes pendakwa syar'i Negeri Sabah lawan Rosli bin Abdul Jabbar mengenai keterangan pakar. Keterangan pakar yang
pakar DNA daripada Jabatan Kimia Malaysia berkenaan dengan spesimen DNA yang telah diterima oleh mahkamah sebagai korinah untuk mensabitkan tertuduh di bawah kesalahan persetubuhan haram sehingga melahirkan anak luar nikah di bawah Seksyen 80/1 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Sabah. Jadi mahkamah telah menerima hujah pendakwa syar'i bahawa wujudnya korinah yang kuat berkaitan kesalahan tertuduh yang telah berjaya dibuktikan melalui kaedah saintifik, iaitu laporan ujian DNA yang telah dijalankan terhadap 3 spesimen, iaitu anak, ibu dan OKT. Hasil ujian DNA itu mendapati terdapat hubungan darah antara anak itu dengan OKT. Tadi kita lihat kes jenayah syariah. Kali ini adalah kes Muhammad Kamran lawan Yani Yohana berkaitan dengan pengesahan nikah. Pemohon dalam kes ini telah memfailkan permohonan pengesahan nikah di Mahkamah Syariah. Tetapi permohonan itu telah dibantah oleh defendant mengatakan bahawa ketika perkahwinan atau pernikahan berlangsung terdapat pengaruh sihir. Beliau telah dikenakan sihir oleh pemohon. Jadi Hakim Mahkamah Tinggi Syariah ini membuat keputusan bahawa defendant telah gagal memanggil mana-mana saksi lah untuk menimbulkan keraguan walaupun beliau telah mengemukakan laporan polis dan juga surat daripada Pusat Perubatan Islam Darul Shifa kepada mahkamah. Sebab menurut mahkamah, defendant itu berdasarkan kepada album foto perkahwinan itu defendant kelihatan waras dan ceria. Terdapat beberapa isu yang boleh timbul berkenaan dengan pendapat pakar ni. Yang pertamanya isu berkenaan dengan adakah pendapat mufti dan panel pakar di JAKIM itu dikira sebagai pendapat pakar. Sebab dalam konteks perundangan, mufti tidak boleh dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan secara lisan. Mufti hanya boleh memberikan keterangan dalam bentuk affidavit apabila diminta oleh mahkamah untuk berbuat demikian. Walau bagaimanapun undang-undang hanya memberi ruang kepada mahkamah selain mahkamah syariah saja untuk meminta pendapat mufti berkaitan dengan hukum syariah. Jadi persoalannya yang timbul, adakah mahkamah syariah tidak mengiktiraf pendapat mufti sebagai salah satu pendapat pakar. Isu seterusnya adalah tentang kedudukan keterangan pendapat pakar dalam jenayah sihir. Jadi Mahkamah Syariah mengiktiraf golongan tersebut sebagai pakar dalam bidang ilmu sihir dan sekaligus Mahkamah Syariah sebenarnya berusaha untuk menilai sesuatu pembuktian yang bukan hanya bersifat zahir. Walau bagaimanapun terdapat kesukaran untuk mengenal pasti mereka yang betul-betul pakar dalam ilmu sihir kerana tiada badan yang berautoriti untuk mengiktiraf mereka sebagai pakar serta tiada standard rujukan yang khusus dari aspek syarat dan kelayakan. Dalam kes Mustafa Baca ni lawan Habibah Abdul Rahman ni, Mahkamah Rayuan Syariah itu tidak menyebut pula dukun tu sebagai kategori yang mana. Apakah pengiktirafan dukun sebagai salah satu pendapat pakar, adakah ianya relevan dan boleh diterima di Mahkamah Syariah? Isu seterusnya adalah kedudukan keterangan pendapat pakar dalam kes dokumen digital. Kebolehterimaan keterangan digital tidak dapat ditentukan dalam kes Ajmawati binti Atan lawan Muriazi bin Muhammad. Keterangan tersebut akan boleh diterima, keterangan digital ni hanya boleh diterima sekiranya ianya disokong oleh keterangan seseorang pakar yang boleh mengesahkan kesahihan dokumen tersebut. Jadi menurut kajian Yusof menyatakan bahawa majoriti hakim syari'i di Malaysia ini masih belum lagi bersedia untuk menerima sepenuhnya keterangan forensik walaupun telah lama diperuntukkan dalam Seksyen 33 Akta atau Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah di setiap negeri. Jadi kita ada cadangan penambahbaikan keterangan pakar di Mahkamah Syariah lah. Yang pertamanya, Mahkamah Akta ataupun Enakmen adalah membuat penafsiran ataupun definisi yang khusus dan jelas berkaitan dengan keterangan pakar, maksud pakar itu sendiri. Dan seterusnya menetapkan syarat kelayakan untuk menentukan pendapat pakar dan bukan pakar. Dan cadangan yang seterusnya, cadangan yang ketiga, meluaskan lagi kategori pendapat pakar itu agar bersifat menyeluruh kepada semua bidang kepakaran.
Secara kesimpulannya, okey, pendapat pakar sememangnya sangat membantu mahkamah dalam mencapai keputusan dalam sesuatu kes. Okay, diakui bahawa terdapatnya lakuna ataupun loophole dalam akta dan enactment keterangan syariah yang mana tidak wujud definisi khusus untuk pakar dan syarat kelayakan pakar itu, serta kategori pakar yang tidak meluaslah. Maka diharapkan Mahkamah Syariah dan pihak yang berautoriti dalam perundangan syariah untuk merujuk uh, cara ataupun keputusan yang dibuat oleh mahkamah sivil lah, uh, terutamanya dalam peraturan kebolehterimaan ataupun admissibility uh, pendapat pakar itu sendiri. Okay? Sebab undang-undang berkenaan dengan pendapat pakar memang sangat established dalam mahkamah sivil. Maka adalah digalakkan untuk hakim-hakim mahkamah syariah untuk melihat kepada keputusan-keputusan pendapat berkenaan dengan pendapat pakar dalam mahkamah sivil. Dan seterusnya hakim mahkamah sivil juga haruslah mengambil pendekatan yang lebih berani untuk pakai keterangan pendapat pakar sebagai salah satu kaedah pembuktian di mahkamah syariah. Itu saja ulasan dan presentation saya berkenaan tajuk kategori pendapat pakar sebagai kaedah pembuktian di mahkamah syariah. Saya dan rakan-rakan berterima kasih kepada pihak USIM yang memberikan peluang kepada kami untuk membuat kajian dan pembentangan tentang tajuk tersebut. Sekian, terima kasih.